Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ahli majlisul ilmi, sidang penonton yang berada di mana sahaja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian majlisul ilmi di pagi hari Ahad hari ini, kita akan masuk di dalam insya-Allah dua tajuk. Tajuk yang pertama, bagaimana hendak didik anak di musim cuti sekolah. Sebab kita sudah pun mula masuk di dalam musim, nak kata musim panas pun lebih kurang, sebab dunia lah ni dunia panas. Satu lagi iaitunya anak-anak kita yang sedang belajar di sekolah sudah pun mula bercuti panjang. Jadi sempena dengan bulan 3, bulan 4 ni dikatakan bulan yang anak-anak kita bercuti dan berada di rumah. Ada yang dipenuhi dengan program-program yang menambahkan ilmu dan pengalaman kepada mereka. Ada yang anak-anak kita berada di rumah yang tidak bermasalah, tetapi kita duk bosannya anak-anak yang bermasalah apabila mereka berada di musim cuti. Nah, hak itulah yang akan mengakibatkan perkara tak baik kepada anak kita, wal-iyazubillah. Jadi pada tajuk yang pertama pada hari ini, saya tujukan kepada ahli majlisul ilmi, bagaimana hendak didik anak di musim cuti sekolah. Setiap pasangan ibu bapa bercita-cita mendapat zuriat yang baik. Gitulah, boleh kata ke setiap orang harap akan boleh anak-anak yang juruh, yang baik, yang soleh. Ia tersirat dalam hati sejak awal detik jatuhnya campur benih sampai lahir seorang insan yang dinamakan anak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri anak kepada kita sebagai satu amanah, satu rezeki yang mesti kita kena jaga sebagai rezeki dan amanah dari Allah. Alangkah gembiranya hati ibu bapa apabila melihat anak yang sedang membesar hari demi hari akan menjadi buah mata yang cemerlang serta berjaya dalam kehidupan di masa depan. Ini setiap harapan ibu bapa belaka. Kalaulah setiap orang dia berkahwin cita-cita nak menjadi anak dia ni berjuruh baik, maka itu adalah satu impian, maknanya satu cita-cita yang molek, yang diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kalau sekiranya kita benar-benar dan tekak hati kita, niat dengan ikhlas supaya kita dapat zuriat yang baik, yang berjuruh sampai ke hari kiamat. Walaupun didik ke anak dirancang secara rapi, secara baik, tetapi bukanlah mudah seperti yang dirasai. Nah, didik anak ni bukan mudah. Dan kita rasa bahawa setengah-setengah anak bukan duk mudah sangat kita nak didik dia, dan bukanlah susah seperti yang difikir. Kadang-kadang setengah-setengah orang duk mikirin bagaimanalah nak didik. Susah ke tak? Baru boleh anak sendiri barulah boleh tahu katanya anak kita susah ke payah, nak mudah ke senang kita nak didik dia. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada siapa anak-anak yang berjuruh, yang soleh, yang solehat. Itulah yang dikatakan satu rezeki yang baik yang Allah Ta'ala beri. Maknanya tak payah sangat dia nak didik, dia nak atur dan dia nak asuh anak-anak dia. Didikan perlu kepada teknik dan cara tertentu yang sesuai dengan ajaran agama. Inilah yang kita duk nak. Nah, kena pandai-pandai lah, kena ambil agama mari duk
kontrol, duk kukum dole anak-anak kita. Lepas tu sesuai dengan ajaran agama, suasana dan keadaan masa, kita nak ambil cara didik di zaman dulu dengan didik di zaman learning, boleh jadi kita kena ubah suai sikit. Didik tu didik lah, tapi kena beki, maknanya kena jadi betul dengan masa dan tempat. Zaman-zaman kita budak dulu boleh jadi tak ada benda pelik-pelik, tapi learning benda pelik banyak. Nah, benda yang berbahaya banyak kepada anak-anak. Sebab itulah, nah, kita kena jadi sesuai dengan keadaan masa, tempat tinggal, nah, tempat duduk dan kehendak naluri kanak-kanak itu sendiri. Dia budak zaman dulu dengan budak zaman learning, manusia tu manusia lah, tapi perasaan kuam rusik anak-anak tu dia tak serupa. Nah, kita di zaman dulu boleh jadi mudah-mudah ya orang tua didik, tapi budak zaman learning banyak kita kena duk guna cara-cara tertentu. Nah, gitulah. Tetapi perlu ingat bahawa semuanya berlaku adalah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tanda siap-siap dah. Nah, tidak ada sesuatu yang berlaku melainkan Allah sudah mengaturnya dan mentakdirnya. Alhamdulillah. Kita harap hak tu, harap katanya Tuhan takdir hidup kita, anak cucu kita pergi ikut jalan molek. Kalau nak kira pandai bijak hak kita sendiri, dia rasa tak padai. Sebab dunia dia berubah sama. Anak-anak kita pun berubah mengikut keadaan dunia. Kalaulah Allah Ta'ala tak takdir ikut jalan molek, wal-iyazubillah, tak lagi kita nak pergi didik anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri pun kita berasa auto mairat. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak beri taufik dan hidayah, tunjuk jalan yang sebenar kepada kita, apatah lagi kita nak pergi didik, nak pergi asuh, nak pergi tarbiyah anak-anak kita, nak jadi berjuruh baik. Nah, sebab tu tajuk ni saya tujukan di musim learning, musim cuti ni, musim cuti sekolah. Kalau ada anak kita hak besar-besar dah boleh kerja tu tak ada apa lah. Dia bukan budak kecil, tapi hak duk tuju ni iaitunya budak kecil-kecil. Nah, mohok turun mari sampai ke anuban. Hak tu kadang-kadang dia nak pergi molek pun, molek cuang sekolah katuk ni, nak pergi tak molek pun boleh jadi pucuk, boleh tak molek di dalam musim sekolah katuk ni. Nah, walaupun Allah sudah takdir, tetapi semua hal mesti mengambil sebab dan musabab. Seperti contoh hal didik ke anak. Ada satu hadis Nabi SAW yang diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katanya, sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nombor 1385. Maksudnya setiap kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Alhamdulillah, budak hak baru lahir tu cuci, tak ada dosa walaupun sikit. Maka dua ibu bapaknya lah yang menjadinya Yahudi. Ni sebab dan musabab belaka tu. Sebab daripada pok nak buat lagu mana anak dia nak jadi cuci terus duduk atas jalan Islam, duduk atas agama apa pun, duduk di mokpok tu lah. Nabi ayat katanya fa'abawahu, maka dua ibu bapa yuhawidani, yang menyahudikan anak-anaknya. Allah, ni perani ibu bapa ni penting nah. Jadi Nabi ayat ni penting, bukan duduk penting di budak tu sangat, tapi penting duduk di orang tua tu. Hak ni lah perani orang tua, mesti pandai, bijak, ada ilmu, pengalaman, nak bentuk macam mana nak jadi anak dia berjuruh baik. Ni duduk di orang tua, bukan duduk di cikgu, ustaz, duduk di sekolah, duduk di pondok. Bukan hak tu saja dak, walaupun hak tu pun salah satu daripada pancai sebab-sebab boleh orang nak jadi baik berjuruh. Kadang-kadang baik di sekolah, mak pak tak ada ilmu,
Nah, mak pak pandai pero ya. Pandai mengepek kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah. Pandai royak sikit-sikit gitu. Nak bui thought ilmu kepada anak tak pandai. Kroai tak pandai nak ngajar, tapi anak hidup boleh dengan saing dia, dengan sekolah, dengan cikgu, dengan apa, alhamdulillah jadi berjuruh, jadi baik. Belana. Tapi pereneh hok mula-mula sekali ibu dan bapa. Ni sebab itulah kita kena penting benar pereneh ibu bapa dalam mendidik dan meningkatkan kedudukan anak dia nak jadi molek, nak jadi berjuruh baik. Atau menjadinya Nasrani. Ni supaya dengan Nabi royak katanya nak jadi Yahudi, nak jadi Kristian, atau menjadinya Majusi penyembah api. Ibu bapa juga. Sebab goliknya anak ni adalah turut agama yang ibu bapa dia anuti. Ibu bapa agama gapo goliknya anak-anak agama tu. Hanilah kita kena berasa syukur banyak dari Allah Taala takdir kita ni lahir daripada ibu bapa keturunan kita, maknanya tok nenek kita daripada orang-orang Islam. Ni kena mujub besar ni. Walaupun Tuhan tanda siap-siap mari dah, tapi sebab dan musabab tu kita kena syukur, terima kasih banyak kepada Allah setiap masa dan tempat. Nabi tanya dak, sama seperti binatang yang melahirkan binatang. Nah, ayah ya beranak, ya telur tu biar ayah, kambing beranak tu biar kambing. Takkan nak tubik binatang pasal lain. Ya goliknya lagu tu, jangan hidup kira hak menyalahi adat lah. Nah, jangan kira hak pasal hak pelik. Hak tu hak pelik dah, tu hewan tu pasal pelik dah. Nah, kambing beranak misal katanya tubik anak biring, tu lembu beranak tubik anak kambing misal saja tu. Jangan nak berlaku lagu tu, tapi goliknya nate mana jenis pasal mana, maka pasal itulah jenis itulah yang dia melahirkan anaknya. Adakah engkau melihatnya pincang? Nabi tengok, Nabi royak tanya di sini, tanya katanya anak hak tubik mari pak pelian perapit kau, anak ayah telur ayah, tapi tubik mari jadi itik. Tak ada rasa. Nah, kecuali ayah tu gira telur itik. Tu telur itik. Begitulah. Dalam hal ini jelaslah bahawa didikan anak perlu kepada kepandaian. Nak pandai tu, bagaimana kita nak jadi pandai? Pera anak ni kena pakak-pakak dengar, pakak mengaji, pakak tukar fikir, pengalaman. Tu tengok orang-orang berjaya, dia didik macam mana. Kita cuba-cuba tanya dia. Ini adalah orang panggil ilmu dengan tidak direct, tidak secara langsung. Adapun ilmu secara langsung hak tu kena pergi ngaji. Nah, kena dengar orang duk royak so daripada mula nak menikah, siapa kau didik anak jadi orang besar, nak jadi siapa kau anak dewasa dah. Ni ada cara-cara di dalam Islamnya, ulama-ulama pakak duk tulis nak ucapkan sama ada Islam ataupun bukan Islam, royak so cara nak didik anak. Tapi tu pun kita orang Islam ni kena gantung kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena doa semua, kena usaha semua, dan kena ambil sebab pucuk boleh nak kejadi anak kita berjuruh tak berjuruh tu duduk di kita sendirilah. Nak kena hukum, kena dole anak-anak kita insya-Allah. Lepas tu kena bijaksana. Nah, kebijaksanaan, kesesuaian masa dan tempat supaya saya duk royak saat ni. Awal-awal saat ni. Ya bukan mudah dan bukan payah sangat dalam kehidupan kita nak buat satu-satu perkara, tapi kena gerber dak pengorbanan daripada ibu bapa, kena juhud tinggi untuk nak jadi anak kita berjuruh baik ni, barulah kita boleh berasa puas hati, rasa penuh perasaan dak suka hati apabila kita melihat anak kita berjaya. Nah, berapa-apa orang Allah Taala beri kepada kita pun alhamdulillah molek belaka. Ni nak sempena dengan kita berada di musim cuti sekolah. Mula sekolah-sekolah pakak cuti belaka, makan masa lebih kurang sebulan lebih ataupun hampir-hampir 2 bulan.
Lepas tu ibu bapa lagi bersungguh dan tungkus lumus sampai berjaya dan memuas hati. Walau demikian kita sangat berhajat kepada hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kita jangan tinggal. Semua hidup kita duduklah di mana-mana sakut dengan Allah. Nah, minta semua dengan dia. Tu manusia ni sebagai sebab ya. Gotu ni sebab ya, boleh nak jadi molek, nak jadi kok tak molek, nak jadi pasal orang hak tak molek nak pergi klik. Nah, balik jadi molek. Orang hak molek-molek, berjuruh-berjuruh nak jadi tak molek. Jalan belakang. Ada sebab belakang. Nah, tapi kita jangan lupa Allah Taala tunjuk ajar dan bimbing darinya. Ini hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kepada kita ikuti. Tak, semua kita kena minta dalam kehidupan kita. Saya sedia banyak tajuk pada hari ini. Tajuk yang kedua iaitu Al-Quran sebagai syurgaku. Hak ada ayat kata Al-Quran sebagai jannati, Quranku syurgaku tu. Nah, kita kena jadi Quran ni cara hidup kita, barulah dia akan membimbing kita pergi ke syurga. Itulah yang dikatakan sebagai Quranku syurgaku. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam satu ayat yang ke-9 suratul Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitunya agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Alhamdulillah, kita orang Islam ada Quran belakang, boleh baca Quran belakang. Nah, usaha belakang dalam majlis ilmi, kau tempat mengaji, tempat mengajar, sama ada di masjid, di balasah, di tempat-tempat belajar, untuk nak pergi faham Quran. Nah, ramai orang pakak duk mengajar tafsir Quran pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari kita pun nak ke arah memahami Al-Quran dan tingkat hidup kita dengan Quran. Sebab Quran dengan hidup kita ni tak boleh becek lagi mari. Kalau sekiranya Allah muliakan kita dengan Quran, bermakna kita melihat terungkam Allah menghina ataupun Allah laknat orang-orang kafir dengan sebab mereka itu menetai Quran. Sebab tu kita kena buat semujur kita ada Quran. Nah, tapi jangan ada Quran hanya tok dalam rumah tak baca, tak faham makna dia. Nah, handrek tangga yang pertama baca Quran. Yang kedua, faham makna dia, tengok makna dia, buka tengok makna dia, dengar kata makna Quran. Lepas pada tu ya, mula kita kena ngaji tafsir dia, faham so sebab setiap ayat Quran ataupun kata secara umumnya adanya sebab boleh turun, sejarah-sejarah yang boleh turunnya mana-mana ayat tu ya ada. Lepas tu tafsir pula, bila kita baca terjemuh dia dengan tafsir dia, memang tafsir itu lebih dalam daripada terjemuh. Hak terjemuh tu dia panggil alih bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa yang kita baca. Sama ada bahasa Melayu ke bahasa Sia ke, orang yang berminat dalam bahasa lain-lain yang dia baca, hak tu balik makna dia panggil. Bukan tafsir Quran. Tapi tafsir Quran ni berhajat kepada banyak isi pengertian yang ada di dalam satu-satu ayat. Kadang-kadang ulama yang ada khilaf, kata lagu tu yang nampak lagu ni dan sebagainya. Ini sebaik-baik tafsir iaitunya tafsir daripada hadis-hadis Nabi SAW, ataupun dikatakan ada tafsir ayat dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran. Nah, tafsir yang kedua iaitunya hadis-hadis Nabi, tafsir ayat Quran. Lepas pada tu
sahabat-sahabat Nabi tafsir Quran, tabi'in kemari, ulama-ulama lah di zaman dahulu sampai ke hari ni masih ada orang duk tafsir Quran, sama ada berbentuk pasal percakapan dah, ceramah, royak dengan tak tulis. Ada setengah-setengah ulama sekali dengan tulis lalu dah. Dia tulis, dia terjemuh, dia hurai. Tu lepas pada dia mati sikit lagi nanti kita tengok hasil natijah daripada hak dia duk mengajar, duk ceramah, duk royak kepada orang tu akan jadi buah hasilnya daripada hak dia duk mengajar. Orang-orang lain pun boleh baca, walaupun dia masih duk hidup lagi, orang duk baca dah kitab-kitab dia, nah buku-buku dia dan sebagainya. Alhamdulillah, Al-Quran adalah seagung-agung mukjizat kurniaan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam sampai ke hari kiamat. Bukan saja mukjizat di zaman Nabi, bahkan kita zaman ni pun duk pegang Quran. Ingat katanya satu mukjizat yang sangat besar yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Islam. Tak ada dah kita nak pergi banding lebih tinggi, lebih mulia daripada Quran. Ia adalah sesempurna kitab Allah kepada manusia sejak dari awal penurunan wahyu kepada para rasul yang berbentuk kitab. Inilah Quran. Nah, seagung-agung kitab. Kalau nak pergi banding dengan kitab-kitab zaman dahulu hak diturunkan kepada siapa tu? Nabi-nabi dahulu, seperti At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ni kitab Taurah ni Allah Ta'ala waktu lepas daripada Nabi Musa duk berjual ataupun berdakwah dengan Fir'aun. Siapakah Fir'aun mati? Fir'aun ni mati dalam laut, tapi mayat dia diambil dan ditaruh. Nah, siapakah hari ni orang boleh tengok mayat Fir'aun? Tu Allah Ta'ala sendiri ayat di dalam Quran, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ni aku akan menyelamatkan kamu, hei Fir'aun, tubuh badanmu. Maknanya tubuh badanmu tu janji dalam Quran tidak akan hancur. Sebab tu orang duk pakat duk fikir bapalah mayat Fir'aun tak hancur, mayat orang lain hancur habis. Allah Ta'ala sendiri ayat dalam Quran, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda bukti kepada orang-orang di belakang lepas pada mung ni akan boleh tengok katanya ni lah muka orang yang deraka kepada Allah sampai kau mengaku jadi Tuhan. Laknatullahi alaih. Ni Fir'aun. Sebab itulah kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa tu adalah sebagai satu mukjizat di zaman dia. Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, alhamdulillah, nah berbentuk pasal sekurah-sekurah gitu, tu pasal tulis atas batu, atas pelepah gitu ya. Nah, bukan pasal kertas supaya kita pada hari ni jadi sebutir sebuah Quran yang boleh kita duk baca. Dan kepada Nabi Daud dan Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Alhamdulillah. Nah, zaman itulah cuci murni bersih molek Al-Injil. Lepas pada Nabi Isa diangkat naik ke langit. Nabi Isa dia ada lagi sampai ke hari ni tak mati-mati. Bila diangkat naik ke langit, kitab yang Nabi Isa duk baca kepada kaum dia, umat dia di waktu tu, dikhianati oleh padri-padri, orang-orang yang beragama lah. Dia pandai beragama, tapi bila dia tengok, dia duk hafal tengok, dia berdeki. Hasadan min indi anfusihim, tu ayat dalam Quran katanya puak-puak ni dia berdeki sebab isi yang ada di dalam dalam Al-Injil tu duk ayat katanya seorang nabi akan timurnya di tengah-tengah pula Arab, iaitu di Mekah. Puak-puak pasal pandai agama ni mula sapu hak sengerti, hak sungguh saat ni dia duduk tulis dengan tangan puak dia sendiri benda hak kelong, hak karut, hak tak kena.
Sebab itulah Tuhan royak di dalam Quran, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka itu menyelewengkan ataupun menyapuh perkara hak betul dari tempatnya. Sebab apabila lepas pada ni orang pergi baca kitab Injil, orang akan percaya katanya, oh hak ni jadi hak ton cebak, hak sengoti, padahal hak tu adalah hak plom dah. Ni sebab itulah. Nah, salah satu daripada sejarah panok yang berlaku di zaman Nabi tengok Umar Ibn Al-Khattab duk pegang kitab, sebuah kitab agama zaman dahulu lah, kitab Taurah ke kitab Injil. Nabi tanya, "Hei Umar, gapo mu duk pegang?" Umar royak katanya kitab Taurah ke kitab Injil gitulah. Lalu itulah Nabi ni berubah muka dia, seolah-olah katanya Quran ni tak pada lagi, dia nak baca kitab Taurah, kitab Injil lagi ke. Nabi royak kepada Umar katanya, "Hei Umar, kalau sekiranya Musa hidup di zaman ni, hidup ni duduk sekali dengan kita ni, nescaya Musa kena turut aku." Tu tengok Nabi yen-yen sendiri. Nabi Musa di zaman dia walaupun dia mati dah, kalaulah dia hidup di zaman ni, zaman Nabi, nescaya Musa kena turut aku. Nabi Muhammad kata. Bermaknanya hak agama dulu, kitab-kitab zaman dahulu bukan tak boleh turut, tak boleh baca, boleh baca, tapi syariat Nabi Muhammad Al-Quranul Karim lebih meliputi semua agama-agama, walaupun agama tu diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia di zaman-zaman itu. Tapi kena turut Nabi Muhammad, kena turut Al-Quran. Lalu itulah Umar pun ambil hak duduk tangan dia hak lalu dah. Sebab apa? Yakin dengan perkataan yang Nabi royak katanya, kalau sekiranya Musa hidup di zaman learning pun dia kena turut aku, kena jadi umat aku. Ni sebab tu alhamdulillah kita ada Quran yang Allah Taala buat turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pada tu lama, belum pada kitab Taurah dan kitab Injil, kitab Az-Zabur, Tuhan buat turun dengan namanya As-Suhuf. As-Suhuf seperti kita dah baca di dalam akhir surah Sabbihisma Rabbikal A'la, iaitunya inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah Taala buat turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Belum pada kitab Taurah Tuhan buat turun kepada Nabi Musa, iaitu buat turunnya As-Suhuf sebagai nasihat pengajaran gitu. Tu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, Al-Quran merupakan kitab Allah yang terjamin kesempurnaannya. Allah sendiri royak di dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Suratul Hijr ayat yang ke-7. Nah, ayat katanya kami menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini maknanya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami sendiri yang menjaganya. Sebab tu Quran ni insya-Allah sampai ke hari kiamat, walaupun ada orang duk khenak, duk geleweng dia, akan adanya orang tahu katanya hak ni sudah pun dikhianati, walaupun sebaris. Satu baris pun orang akan tahu katanya hak ni baca tak kena, hak kita duk baca tak kena tu, hak tu silap alik kita. Nah, silap balik kita baca pasal hak bagi di atas baca balik bagi bawah, hak bagi depan baca bagi di atas, hak tu silap alik kita. Tapi hak tu ada dalam mushaf insya-Allah betul. Walaupun ada orang-orang duk usaha nak pergi khianat Quran, ada tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat ada belaka orang duk khianat dan usaha untuk mengkhianati Quran supaya dibaca dengan secara tak betul, geleweng dan sebagainya. Tapi ada orang-orang Islam yang hafal Quran. Hak ni lah saya senap senun kita semua ni tak, kita orang-orang tua ni ngapalah Quran. Nah, kalau boleh ngapa dulu surah pandok-pandok juh 30, lepas tu bawa habis juh kita ambil juh
29 pula. Lama-lama habis 2 juz, rasa nak ngapa pula 28. Ambil hak pandak-pandak dulu. Kalau nak ambil hak panjang selalu boleh jadi kita tak ada semangat. Bilalah nak sapa bismillah pula. Ha dak. Ya ada ke orang-orang kita dak. Ngapa surah panjang-panjang bilalah nak habis. Masa banyak ni pak kena diulang yang mula-mula sapa sejuh 2 juz tak habis lagi. Supaya surah Al-Baqarah. Kalau lah kita ngapa surah pandak-pandak, saya senap senun benar tak? Kita lah ni ada lagi 85 hari nak Ramadan. Ni royak saja ni. We jadi semangat kepada kita. Siapa tak ingat lagi juz 30. Ambil 80 ni hari 85 hari ni we ingat sejuh. Tu. Jadi berjanji lalu dengan kita sendiri, tak ada janji dengan siapa-siapa dak. Janji dengan diri kita sendiri. Aku nak hafal Quran we ingat sejuh. Orang yang ingat dah tambah lagi juz 29 kan. Jadi baca sokmo. Baca pak kita cari gu kawan-kawan gu tu dengar kawan baca kena dak. Kalau berasa tanya payah kita nak cari gu kita lagu tu, dengar CD pasal we dengar sokmo. Ban jakak dalam rumah tangga kita pun we bunyi Quran. Dalam kereta pun we bunyi Quran. Yang hidup bunyi lagu legung kita tengok setengah-setengah orang, Masya Allah, yang pasal lagu dalam kereta dia ni lebih pada telinga dia nak dengar. Nah, orang lain dengar tu, siapa kau orang luar tu bising dengar, pas telinga je duduk dalam kereta tak tahu. Yang semua apa nama tahu duduk dalam telinga. Nah, boleh tak bunyi gitu mau lagu hanya duduk pasal tu, Masya Allah. Nah, inilah yang kita harap mudah-mudahan Quran tu akan jadi seru masuk dalam jiwa kita, meresap jadi daging darah cara hidup kita. Jangan duk dakwa katanya Quran nak jadi sebagai bimbingan kita sampai ke syurga, padahal hidup kita tak padu sikit habuk dengan Quran. Minta maaf dak, saya tak sedek sebut mana, tapi telitah iaitunya Quran nak jadi baca ke orang mati. Nak teka hidup tak baca, tapi mati pak mula lalu nak upah orang tu, upah tu lebar tu lu baca Quran we habis. Baca ke siapa tu? Baca ke mayat hak mati dah. Apa teka hidup tak baca? Orang tak ya baca juga ustaz. Tapi nak jadi berkat lagi duduk dalam kubur dia, orang baca pak hadiah pahala kepada dia. Tu benar-benar khilaf ulama belaka. Ulama kebanyakan ulama rakyat katanya tak sapa. Kalau sekiranya pergi duk upah orang tu orang ni duk buat tolong-tolong buat apa tu upah orang tu sikit ya. Ulama yang rakyat katanya kalau sekiranya niat ikhlas sungguh. Siapa? Wallahu alam, kita tak seduk dalam sangat dalam hal ni. Nak ayat katanya Quran ni dalam hidup kita kena duk baca. Nah, jadi kecek kampung-kampung dia panggil tenyih. Kita ada dengan Quran asah hari pagi petang siang malam hal gitu. Walaupun sikit kita baca tapi baca sokmo. We berasa sesah hari mana kita tak baca Quran walaupun satu ayat. We berasa tak kena dah aku hidup hari ni. Tak tepuh langsung dengan Quran. Ni sebab tu kalau lah kita ngapa Quran, nak ngapa mulut kita, hati kita ya tak lalai, ya duduk dengan Quran sokmo. Hodok bosannya dia tak ada Quran, syaitan mula nak mari masuk lalu dah. Mula suara lagu tu gotu ni mula duk sera dalam hati kita, naudzubillah min zalik. Nah, Al-Quran merupakan kitab Allah yang terjamin kesempurnaannya, betul dan sahih isi kandungannya. Alhamdulillah. Tak ada siapa royak katanya Quran tak kena, kecuali orang yang hati menyakit. Ada ayah tak? Ya Tuhan jadi hati dia tu sakit. Ya kata Quran ni tak cukup 30 juz. Sebuah Quran tu tak cukup lagi, kena ada lagi Quran lain. Tu tak ada ayah. Kita tak sedih hukum dia juga katanya ya kecek lagu tu hukum ke apa orang lain lah hukum. Kita tak sedih hukum. Tapi nak ayat katanya orang ada kecek lagu tu Quran ada di tangan orang Islam pada hari ni setengah-setengah kumpulan ayat katanya tak sempurna lagi. Jelas panggilan dan seruannya. Allah Ta'ala panggil dalam Quran banyak, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Panggil. Ya Allah tu panggil kita tu.
kita kena menyahut. Nah, hei manusia, walaupun manusia tu ada hak ia panggil dengan secara umum, termasuknya orang Islam dan orang bukan Islam. Tapi ya ayyuhallazina amanu 89 kali panggil. 89 kali panggil ya ayyuhallazina amanu. Kita kena menyahut belaka, ya Allah mung panggil aku gapolah mu nak royak, aku nak dengar, aku nak turut belaka. Begitulah munasabah di setiap masa dan tempat. Masya Allah, Quran tu hewak turun nak di zaman Nabi, tapi zaman dunia yang sedang pesat dengan kemajuan lah ni, munasabah semua nampak tan semai semua. Walaupun kitab-kitab orang zaman dulu menulis kadang-kadang usai jamai, orang tua kata kadang-kadang berbaca hak ni bahasa orang lama ni. Tu kitab hak manusia tulis. Nah, bahasa orang zaman tu walaupun boleh duk guna lagi setengah-setengah benda hak dia duk royak dalam kitab dia, tapi Quran masya-Allah boleh guna setiap masa dan tempat. Para ulama tidak pernah jemu dan kenyang mengkaji isinya. Allah, ikutlah siapa nak pergi kaji Quran dalam bucu mana, bahagian mana, tajuk gapo, hal gapo, tak biasa habis isi yang ada di dalam Quran, tak kenyang-kenyang. Sejarah dan peristiwanya tetap jati, tidak pernah lapuk. Jadi molek sokmo betul sokmo. Nak tak biasa katanya usai lama dah ditafsir dan dihurai ayatnya sampai ke hari kiamat insya-Allah. Nah, kita akan boleh dengar sokmo Allah Taala akan takdir setiap tempat di atas pelusuk bumi ni adanya hamba-hambanya yang duk tafsir Quran, sama ada tafsir dengan secara rekah ataupun dengan secara dalil hurai nak detail sasa. Ada yang muhkamah dan mutasyabihah. Ni pasal ayat Quran. Muhkamah ni pasal cok-cong title dah dah. Sebut pakai faham selalu dah. Sama ada hukum ataupun sejarah cerita gapo-gapo pakai jelas. Ada hak mutasyabihah. Mutasyabihah ni ayat yang pasal boleh ditafsir ataupun ditakwil berbagai-bagai mengikut kenapa ke yang Nabi ada juga Nabi sebut, tapi ulama pakai ada sebut. Nah, ayat katanya ayat ni boleh jadi maknanya nak kat tu, boleh maknanya nak kat ni. Tu ada berbagai-bagai. Itu mengikut pendapat ulama lah. Kita ngaji jangan duk jadi berbalah sudah. Ngaji pak jadi berilmu kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut setiap perkara di dalamnya bermula dari tidak ada sesuatu benda sampai ke syurga dan neraka. Allah. Tuhan tanya kita, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah siapa satu ketika kepada manusia pada ketika tu tak ada sekali habuk lagi benda yang boleh disebut. Tuhan tanya ni, padahal Tuhan tahu katanya manusia ni dibuat daripada tanah, tapi Tuhan tanya, hei manusia, mu tahu ke tak zaman belum pada mung ada lagi, patut tak ada sekali habuk langit, dunia, bintang, matahari, tak ada apa sekali. Kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, Allah cokoh-cokoh dia ada. Tu bahasa kampung tu nak jadi faham mudah. Tuhan tanya manusia, hei manusia, mu tak sadar hanallah lah, tak sadar baikkan lah mu ni aku buat lemah daripada tanah, daripada air mandi. Pas mu ingat ke benda tak ada sekali habuk lagi, mu ada lagi masa tu? Orang bodoh pun boleh sebut tak? Oh, tak ada sekali habuk lagi tu. Hei kita langit bombing lagi tak ada, pas kita nak ada lagi mana? Tu tengok Tuhan sebut di dalam Quran daripada tak ada sekarang pun sampai ke syurga dan akhirat. Itu apa? Syurga dan neraka di akhirat sikit lagi. Khalidina fiha. Sebab tu kita bila dengar perkataan khalidina fiha, dia ada duanya, sama ada syurga dan neraka. Kekalnya manusia yang akan menjadi penghuni syurga dan neraka sampai bila-bila. Lepas pada tu
Tuhan tak ada wayak dah. Katanya kekal tu lagu mana, lepas pada tu otak kita nak pergi mikir tu tak sapa dah otak kita. Sebab apa? Tuhan wayak melalui nabi juga. Dalam syurga benda yang tak pernah terlitah dalam hati dan otak. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Lepas tu kekal sokmo, muda sokmo, sihat sokmo. Tu. Kita duk mikir hal dunia sebab kita lahir daripada kecil. Lepas tu khabsa, muda, dah tua, ada penyakit, kulit kecil. Tu. Sebab itulah kita duk ukur dengan dunia, tapi akhirat sikit lagi benda yang menyalahi adat kehidupan dunia yang kita duk tengok pada hari ni. Dan yang paling hebat ialah Allah membicara manusia lebih utama dari sekalian makhluknya yang lain. Dia tak ada kecek mana jin malaikat ya royak tak ada banyak supaya manusia. Utamanya Tuhan yang nak suruh kita ni betul iman, betul cara beramal ibadat, berbakti kepada Allah dengan cara yang betul. Mengikut siapa tu? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah Taala duk panggil seruan dia di dalam Qurannya yang paling hebat sekali manusia. Nah, sesiapa yang mengikutinya akan diberi petunjuk hidayah, dan sesiapa yang menentangnya wal'iyadzubillah tidak akan selamat di dunia sampai akhirat. Bahkan ia akan menjadi bakaran api neraka wal'iyadzubillah. Orang dia tak turut Quran akan hancurlah dalam kehidupan dia lama banget. Nah, itulah ia Al-Quranul Karim, kalamullah yang suci bersih. Tidak ada sebarang syok dan batil, dan tetap menjadi mukjizat pencabar semua jin dan manusia yang cerdik pandai membawanya standing walaupun satu ayat. Bijaklah manusia ni nak dengan bahasa dengan gapo buat mari Quran walaupun seayat pun tak boleh. Sepanak-panak surah pun tak pandai manusia, walaupun dia buat, dia nampak katanya orang pakat baca sedap perkataan dia, tapi bos apa satu hari wasa tawa. Tu. Tapi Quran masya-Allah kita baca walaupun seayat. Nah, kita tak pandai nak baca banyak-banyak. Baca seayat. Seayat tu walaupun diulang, insya-Allah akan menjadi pahala kepada kita. Nah, Nabi ayat sendiri katanya, bukan aku kata alif lam mim satu huruf, bahkan alif lam mim adalah 10 belaka tu pahala. 10 belaka alif lam mim boleh 30 dah. Apatah lagi kita baca bismillahirrahmanirrahim, baca banyak-banyak ayat, masya-Allah. Sebab tu orang ada nak kepada pahala banyak, bacalah Quran. Nah, duduklah dengan Quran tiap-tiap hari. Sekarang ini alhamdulillah masyarakat kita makin sedar dan meningkat kepahaman tentang agama. Ni kita syukur tak? Lah ni usaha-usaha daripada setiap pihak. Pakak duk mengajar belaka di masjid-masjid balasah, dalam radio, dalam taratak, di tempat mana-mana sahaja pakak orang pakat sedar belaka agama. Tapi dia ada lagi orang yang tak sedar agama. Ni tak ada arah ni, kita tak tahu nak buat agama mana dak. Orang duk maju dengan agama, ada lagi orang-orang Islam kita yang tak padu langsung kepada ajaran agama. Dia nak duk pasang dia. Kalau kita kecek bahasa kampung-kampung mudah nak duk pasang berita tuli. Orang celak belaka, orang maju belaka, menekak naik tah tinggi belaka. Dia nak duk back tulah, tak saya maju, tak saya dengar. Nak duk pasang salah tak kena. Hak ni lah yang Tuhan rayak di dalam Quran, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka itu suka kenina nak duduk dalam buta tuli daripada nak duduk dalam cerah. Allah teruk. Nah, orang duduk dalam cerah ni nampak habis, tapi ada bukan sikit orang nak duduk dalam gelap.
Duduk dalam gelak dalam rumah kita tak apa, tapi jangan duduk gelak dalam hak agama. Nah, dia tak selamat hidup kita kalau sekiranya kita gelak dalam agama. Allah zaman ni alhamdulillah meningkat kepahaman tentang agama, berkeinginan supaya ajaran agama meresap di dalam jiwa dan cara hidup. Alhamdulillah ni syukur banyak ni Allah Taala buka hidayah kepada kita. Penyebaran Al-Quran dan As-Sunnah sudah bertaburan ke sana sini. Nah, orang pakat duk mengajar belaka ilmu agama dan akademik, ilmu saman, ilmu apa sahaja, hak sebenarnya tak ada beza dah. Islam ni tak ada becek di antara ilmu agama, ilmu saman, ilmu akademik. Semua ilmu tu adalah hak Islam belaka. Selama mana ilmu tu tak bercanggah dengan ajaran agama, ajaran Allah, maka itu adalah ilmu yang disuruh kita belajar. Cuma fardu ain dengan fardu kifayah tu ya. Nah, tu sudah menjelma dan meresap ke setiap tempat. Kemajuan teknologi makin hebat dan berkesan. Umpama masyarakat akan mendaki tangga kemajuan dari satu tahap ke tahap yang lebih bermutu. Ni kita duduk tengah-tengah naik sokmo. Tangga tu yang sangat tinggi, kita duduk naik sokmo, naik. Jangan duduk berhenti. Berhenti boleh, tapi berhenti untuk ambil rang. Tapi naik pula. Naik, duduk dengar sokmo ngaji kita. Sebab tu ngaji yang bersistematik pada hari ni tak. Kalaulah kita nak jadi kesal, setiap kali kita mari ngaji majlis ilmi ni bawa buk, bawa kalam. Kalau orang pandai menulis tu lah, tulis gapo aku boleh hari ni. Tanda so tengah-tengah orang duk ceramah, duk royak tu kita tulis bla-bla. Barulah benda tu kita pergi baca semula, dia akan ingat semula. Oh, jodoh aku ngaji hari tu rekah dia lagu Nisa 2, 3, 4, 5. Takkanlah kita nak pergi dengar semula, sebab kita mari dengar dah, ngaji dah. Takkan nak pergi dengar semula. Boleh juga dengar semula kalau sekiranya kita masa luar. Tapi nak ayat katanya banyak lagi benda-benda yang mesti kita kena cebok, kena ambil dalam agama kita dah. Orang tu mengajar, orang ni ceramah dan sebagainya. Sebab tu kita usaha jadi buk satu buku hak majlis ilmi ni setiap minggu kita tanda sokmo, jangan hilang benda tu. Barulah dinamakan sistematik, maknanya kita ada rakbuk cara mengaji kita. Walaupun lama kita tulis kita tak ada duk comel mana, tapi kita boleh baca benda tu. Ni saya show kepada kita dah, utamanya orang hak lama-lama dah hak mari duk mengaji di majlis ilmi. Kalau nak kata jadi satraca pun jadilah tu satraca ni. Nak jadi doktor dah puak-puak kita ni. Dah tahu apa degree dah kalau boleh wi. Nah, tapi tak ada arah ngaji majlis ilmi ni pasal boleh dengar, tak ada duk wi stapaket dak, tak ada duk wi degree dak. Mari dengar. Lepas tu kita pun tak ada duk berasa kata ngaji 10 tahun boleh sekeping. Dak, yin-yan daripada syekh kita saya nama perah 10 tahun tak biasa uzur langsung. Kalau uzur pun maknanya sakit demam tak boleh mari sungguh. Kita tak ada nak lagu siapa lagu tu, tapi naknya menjadilah ilmu yang kita terima tu menjadi manfaat dan berfaedah kepada diri kita insya-Allah. Dalam pada itu sebaliknya masih banyak didapati bukan sedikit masyarakat yang belum lagi menyedari hal agama dan tidak peduli dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tengok masa ada lagi 10 minit. Saya rekah dah. Baca ataupun baca cepat-cepat sikit. Beberapa perkara yang berkaitan dengan Al-Quran yang pernah ditulis oleh para ulama seperti apa? Ulama pakai duk tulis zaman-zaman dulu sampai kalau zaman lah ni pun ada. Al-Quran adalah ubat segala penyakit. Tu. Jadi Quran ni banyak ulama pakai menulis. Sama ada ulama tafsir tu sendiri, ulama bahagia kedoktoran pakat nampak belakang. Hak ni dalam Quran, mukjizat Quran ni lagu ni so. Bahkan orang kafir pakat duk tulis juga. Setengah-setengah dia duk kaji Quran, sore dia sampai ke Allah Taala buka hidayah. Hak inilah yang kita harap mudah-mudahan dak Quran apabila kita baca. Saya sendiri baru baca, mak saya sebut semua. Dalam majlis ngajar-ngajar saya kata siapa dah pandai nak sebut ayat hak berkaitan dengan orang kafir, jadi orang kafir boleh dengar kata ayat dalam Quran katanya Allah Taala ada sebut dia.
Kita lah ni duk baca dalam kelum orang-orang Islam kita dalam kelum bahasa kita kecek Melayu, orang lain pada bahasa Melayu dia tak faham dah bahasa kita kecek. Nak buat macam mana nak jadi orang kafir boleh dengar juga. Oh Tuhan duk royak hadiah dalam Quran. Nak menjadi sedar lagu tu. Sebab tu dalam Quran dia ada banyak ramuan ilmu daripada awal sampai ke akhir. Nak kata akhir gapo tu masuk habis dalam Quran. Nah, tu. Sama ada yang disedari dan dilihat dengan mata zahir dan sebaliknya. Hak boleh tengok ataupun hak tak boleh tengok. Serta menjadi rahmat bagi orang mukmin ataupun orang yang beriman. Al-Quran menjadi penolong dan memberi syafaat kepada pembacanya dan menjadi nur cahaya sepanjang hayat kehidupan manusia di atas muka bumi sampai hari akhirat. Alhamdulillah. Nah, jika diturunkan Al-Quran ke atas bukit, ni ayat-ayat Quran belakang ni, law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika diturunkan Al-Quran ke atas bukit, nescaya kelihatan bukit pecah dan lebur kerana takut kepada Allah. Sebab takutnya nak diterima amanah, tapi tak ada arwah dari manusia diterima. Dalam akhir suratul Ahzab tu ayat katanya wa hamalahal insan, tapi manusialah yang terima. Tuhan nak beri amanah kepada langit, bumi, bukit, semua pakat tak terima belaka. Sebahagian ulama ayat katanya amanah itu ialah Al-Quran. Amanah itu ialah agama. Sebab tu kita apabila kita ambil dah Quran, duduk dah lah kita duduk dalam agama Islam, kita kena berasa katanya kita bertugas dan bertanggungjawab pegang satu amanah, iaitunya Quran, sunnah Nabi SAW. Dan banyak lagi tugas tanggungjawab kita. Nanti rapi cop kita kena jalan jadi sempurna molek. Berperang di jalan jalan tugas tanggungjawab, maknanya kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lepas pada kita mati nanti. Habis itu dah. Apa lagi? Amanah yang pernah dibentang kepada langit dan bumi dan bukit dah diambil oleh manusia, tetapi manusia tidak mengetahui bahawa amanah tersebut amat besar dan berat. Al-Quran sebagai hujah. Hujah ni maknanya penolong lah, pembantu. Sebab tu Nabi royak di dalam satu hadis, na'udzubillah dah, kita tak sewa jadi orang yang banyak baca Quran tapi Quran duk laknat kita. Nabi katanya berapa banyak orang duk baca Quran sedangkan Quran duk laknat atas kepala dia. Wal iyazubillah. Iaitunya hidup orang hak duk baca Quran menyalahi tak serupa dengan hak Quran duk royak. Dia duk baca yang tu lagi sak tako, tak tahu, tak serupa dengan hak dia duk baca. Ni perlu kepada kita ni faham gapo hak kita duk baca di dalam Quran dah. Al-Quran menjadi sebagai hujah, penolong bagi seseorang dan akan menjadi pelaknat ke atas seseorang. Waliyazubillah. Kita tak serah jadi Quran ni penolong kita, jadi nur, jadi cahaya dalam kubur kita sampai ke syurga. Rasulullah SAW mengeluh serta mengadu hal kepada Allah Azza wa Jal bahawa kaumnya atau umatnya tidak membaca Al-Quran atau terus meninggal ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tuhan ayat di dalam suratul Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul iaitu Nabi sendiri mengadu royak kepada Allah, ya Rabb, hai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum aku, puak aku ni tahu Quran, tinggal Quran. Ni kalau sekiranya Nabi biasa mengeluh di zaman Nabi sedangkan Quran Tuhan ada waktu turun, apatah lagi di zaman kita pada hari ni. Zaman kita pada hari ni kalau sekiranya siapa tak pandai baca Quran, masuk dalam kai orang yang tinggal Quran. Walaupun nak kepada Quran, lo sayanya Quran, beli Quran, boh dalam mari tanda katanya rumah aku ada Quran.
Tapi tak biasa baca Quran. Sebab tu saya senap senun benar dah orang Islam yang tak pandai lagi baca Quran. Nah, sama ada budak, orang tua, orang muda, semua lelaki perempuan, jadilah boleh baca Quran. Nah, jadilah nampak sungguh kita ngaji Quran, senap senun anak-anak kita ngaji Quran. Nah, pandai kita dengan isi-isi Quran. Kalaulah kita berasa suk-suk kita malah pergi Quran, buka Quran jamuh-jamuh tak apa dah. Jamuh Quran. Nah, setengah-setengah nak ucapkan dia katakan acu teriak sekali orang yang tak pandai baca Quran. Umur 450, 780. Tengok Quran, maaf dah. Supaya tikus tengok besi. Quran ni aku tahu katanya Quran tapi tak pandai nak baca. Setengah-setengah ulama yang kata orang tu je kena teriak depan Quran. Teriak tu biar air mata, ya Allah apalah aku hidup umur nak mati dah. Tak pandai lagi baca Quran. Tu teriak teriak depan Quran jadi air mata tu titik. Ya Allah, tengok kepada Quran aku tak pandai, padahal orang lain boleh baca Quran, belakang ngaji Quran belakang. Tapi aku tak pandai. Sebab tu saya tak ada biasa katanya malu dah kalau sekiranya orang tua-tua pergi ngaji alih botol semula. Boleh. Jangan dek lock kau budak-budak mengaji apa ni tak chair tua dah tak ada nak mengaji, apa tak chair dua ke apa tak mengaji. Royak kau budak-budak suruh mengaji banyak. Tak chair ni kau minta maaf dah. Setengah-setengah orang kau dak angguk burung ni. Ngah burung ngah dua tiga ekor. Tak pegang depan lagi belakang lagi bawa motor dia. Hangguk ha. Cara kepada burung tu lebih banyak daripada cara ke anak, cara kepada Quran. Tengah panah lik ha ada burung dia. Tu bukan pok kita lah ni. Orang luar ni tak tahulah orang luar mana. Ni orang apa saya tak so dengan Quran jadi gitulah lah. Akhir sekali ada masa lagi 2 minit. Saya seru kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian. Ada perkara sebagai peringatan kepada kita semua. Yang pertama sekali, jadikan bacaan Al-Quran sebagai wirid harian kita. Tidak kurang daripada semuka pada dah. Kalau hak sebenarnya orang-orang soleh ni kena baca sejuh sehari. Sebulan khatam Quran. Yang kedua, pelajarilah cara membaca Al-Quran dan betul makhrajnya, sifat hurufnya, hukum tajwidnya serta dapat membacanya secara betul dan fasih. Yang ketiga, hendaklah mengaji dan mengkaji Al-Quran, tadabbur bacaan dan makna kandungannya. Tu harayak di dalam Quran haqqa tilawatih, baca sungguh. Dengan memerhati bacaannya, maksudnya, memahami artinya, mempelajari tafsirnya, beramal dengan isinya, menghalal dan mengharam apa yang tersebut di dalamnya. Yang keempat, bermuamalah dan bicara dengan Al-Quran dalam semua hal kehidupan. Semua hidup sama ada perseorangnya, ke keluarga, ke masyarakat dan ke negara. Akhir sekali yang kelima, beberapa pihak di dunia berusaha akan berusaha ni. Kita yakin katanya ramai orang-orang berusaha menghapus Al-Quran. Duk bakar Quran, ambil Quran bakar, nak soyok bubuh dalam jamai. Kita yakin ni. Gitulah orang yang dihina kepada Quran dari cara hidup orang Islam, mencaci, membakar, menghina, membuat fitnah. Lantas itu orang Islam mesti mempertahankan Al-Quran dengan ruh dan jiwa demi kemuliaannya dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Itulah hisah yang pertama majlisul ilmi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat faedah daripada apa yang saya sebut, dan marilah kita pakat beramal bersama demi untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.